Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya kerana pada malam ini dapat sama-sama kumpul di surau kita dan telah kita solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita akan isilah sikit masa yang ada ini sebagaimana biasa. Dan saya kira tahun ni tak boleh buat dah boleh hari bulan Habu kan. Bulan apa buat tak ingat. Dan malam ni insya-Allah taala last tajuk yang kita berkongsi hari itulah ya. Itulah tajuk yang kedua akhir. Itulah tidak memiliki rasa malu lah. Dan saya kira saya telah menghabisi tajuk berkenaan dan telah kita kongsikan bahawa malu ni adalah sebahagian daripada iman ya. Dan saya telah baca beberapa hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang termuat hatta dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim ya. Dan selainnya antaranya ialah al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman ya. Dan malu adalah satu sifat yang sepatutnya ada pada setiap Muslim. Malah ia adalah sifat yang wajib ada pada seseorang Nabi atau Rasul Dan saya dah kongsi hadis yang terakhir itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah daripada Abi Ayyub Al-Ansari, di mana Rasulullah SAW bersabda, arba'un min sunanil mursalin al-haya'u wa ta'atturu wa siwak wa nikah. Empat perkara yang menjadi sunnah para Rasul. Sunnah ni maksudnya sifat yang mesti ada pada seseorang Rasul. Sama ada sifat yang sama ada sunnah yang bersifat syar'iyah yang dituntut secara syarak, ataupun sunnah yang bersifat peribadi diri dia sendiri. Memang sifat dia macam tu. Pasal sunnah ni ada dua. Satu khuluqiyah, maksud dia memang macam tu. Sifat diri dia tu memang macam tu. Satu lagi khalqiyah, akhlak yang dituntut dalam Islam. Sama ada kedua-dua ni ada pada seorang Nabi. Itulah malu lah salah satu daripada ni. Mana semua Nabi dan Rasul dia ni pemalu. Hatta Allah Ta'ala pun kalau kita belajar dalam akidah, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala pun malu juga. Bahkan salah satu nama daripada nama Allah ialah Allah ni pemalu. Innallaha hayyun karim. Nama Allah ni banyak. Yang kita kata 99 nama tu dipanggil apa? Lillahi tis'atun wa tis'una isman, ataupun inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Hadis Tirmizi daripada Abi Hurairah, Nabi kata Allah Ta'ala ni ada 99 nama. Itu dipanggil al-ikhbar, al-insya ya? bukan insya, al-ikhbar, bukan ihsa. Maknanya bukan hak dia 99 nama. Allah Ta'ala lebih daripada itu. Kalau kita lihat dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW, nama Allah lebih daripada 99 nama. Tapi kalau kita kata 99 tu betul juga, tapi hanya perkhabaran. Dia bukan penghaddan, bukan tahdid, tapi ikhbar maksudnya. Nabi bagi tahu antara nama-nama Allah ni 99, bukan hak banyak tu. Kerana ada nama yang diwahyukan, ada nama yang tidak diwahyukan. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Sebab tu kalau kita belajar zikir siang dan malam tu, ada satu zikir yang Nabi tak pernah tinggal membacanya. Ialah seumpama yang diriwayatkan oleh Abi Dawud daripada Ibnu Umar. Dia kata, Ibnu Umar kata Nabi tak pernah tinggal doa ni. Allahumma inni abdu. Kan Nabi lam yada' hadzal doa. Nabi tak pernah tinggal doa ni. Allahumma inni abdu wa ibnu abdik wa ibnu ummatik fi qabdatik
nasiyati biyadik madin fi hukmu adlun fi qada'u as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak. Ujung-ujung tu Nabi kata as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak. Nabi bertawassul atau minta dengan Allah dengan nama-namanya. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Wahai Allah, aku minta padamu dengan setiap nama dirimu. Ismin huwa lak. Samaita bihi nafsak, yang telah engkau menamakan ia akan dirimu. Aw alam tahu ahada min khalqi, nama-nama yang kamu ajar pada hamba-hambamu, mana yang diwahyukan. Pasal kita tak tahu tentang nama-nama Allah melainkan menerusi wahyu. Nabi je boleh cakap Allah ni nama dia sekian, nama dia sekian, sama ada menerusi Al-Quran ataupun menerusi hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Mesti melalui wahyu lah, mesti melalui revelation. Aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak, ataupun nama-nama yang kau tidak ajar pada sesiapa pun, dak kau simpan rahsia di sisimu. Maksud nama Allah ni ada dua lah. Satu yang Allah Taala wahyukan, satu lagi Allah Taala tak wahyukan. Allah Taala simpan di sisinya sebagai satu rahsia. Mana Allah Taala saja yang tahu nama itu. Maksud nama Allah tak banyaklah. Yang diwahyukan hanya sebahagian daripadanya. Apa? Dan antara salah satu nama yang diwahyukan ialah Allah Ta'ala ini, nama dia Hayy. Hayy, bukan Hayy. Hayy itu hidup. Ya Hayyu ya Qayyum. Hayyun mana hidup. Hayyun, Hayyun dua ya. Hayyun makna dia malu. Innallaha Hayyun Karim. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadahu ayyaruddahu ma safran khaibatan. Bila kita belajar tentang adab doa, ada doa, antara yang digalakkan ialah kita mengangkat tangan ketika berdoa. Doa-doa munajat lah ya. Sebab ada doa ibadah yang tidak diangkat tangan, ada yang diangkat tangan. Tapi doa munajat memang sepakat para ulama disunatkan mengangkat tangan. Doa kita dengan Allah Ta'ala, mana secara individu, secara spesifik, itu dia panggil doa munajat ya. Digalakkan kita angkat tangan. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala kata, Nabi kata Allah Ta'ala ni malu. Innallaha Hayyun Karim. Allah Ta'ala ni maha pemalu dan maha mulia, maha pemurah. Hayyun lah cerita tu, malu lah. Jadi Allah Ta'ala pun pemalu juga. Macam mana malu Allah tu? Kalau malu manusia, kita kata hebat, malu Allah lebih hebat lah. Malu manusia, malunya para anbiya, malunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara malunya Allah, Nabi kata bila seseorang hamba mengangkat tangan kepadanya, kalau dia tak bagi, dia malu. Sebab itu digalakkan kita bila bermunajat, kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin besar munajat itu, semakin tinggilah kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam Nabi lah. Masa perang Badar, seumpama diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas, Nabi doa kepada Allah sebelum ataupun ketika peperangan, mengangkat tangan yang tinggi sehingga terjatuh kain ridaknya, sampai Abu Bakar ambil kain ridak Rasulullah SAW. Nabi angkat tinggi lah. Pasal perang Badar ni kemungkinan Nabi kalah kan. Jadi dia minta dengan Allah dengan sungguh-sungguh mengangkat tangan kepada Allah. Tinggilah angkat tangan kan. Sampai jatuhlah kain ridak Nabi. Kalau angkat ridak mungkin tak jatuh. Lepas tu ulama kita kata semakin tinggi dan besar munajat kita kepada Allah, semakin kita mengangkat tangan kepada. Macam itulah ya. Baik. Jadi habis yang tu ya. InsyaAllah ta'ala. Dan masing-masing ada malu masing-masing lah sebenarnya. Cuma mungkinlah berbeza daripada seseorang kepada seseorang yang lain ya. Tak samalah. Cuma sifat tu nak kena ada lah ya, insyaAllah ta'ala. Dan of course lah, malu yang terbaik ialah malu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malu dia itulah. Baik, malam ni kita tajuk yang akhir, tajuk yang simple je sebenarnya ni, tapi satu benda yang ada hubung kait dengan wanita lah. Lelaki pun boleh tahu juga. Itulah tajuk menggugurkan kandungan. Pasal apa penulis memasukkan tajuk ini? Pasal antara termasuk dalam dosa-dosa besar ialah bila seseorang itu membunuh anak yang dikandungnya. Sama anak-anak telah dilahirkan, yang disebut sebagai al-mau'udah. Mana anak dia lahir, after dia lahir tu dia tak suka, dia turun tanam. Dia panggil al-mau'udah wa'dul banat.
Dalam istilah jahiliyah dipanggil wa'dul banat, menanam anak wanita. Memang ada yang dilakukan pada zaman sebelum kenabian, jahiliyah lah ya. Di mana orang-orang Arab bila mereka melahirkan anak wanita, mereka menanamnya hidup-hidup. Tapi tak semualah, ada dilakukan sedemikian. Dan Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran, dalam surah At-Takwir ayat ke-8 dan ke-9. Dan diakui dari sudut sejarahnya, hadis Nabi SAW, memang kelakuan itu ada dilakukan, walaupun tidak semua, tapi ada dilakukan oleh sebagian orang-orang bangsawan lah ya. Salah satu tujuan perkahwinan adalah untuk melanjutkan generasi penerus dengan melahirkan anak. Memanglah. Bila kita belajar fiqhun nikah, selepas kita belajar dia panggil fiqh pernikahan lah ya, the science of marriage. Sebelum kita nak pergi kepada ahkamun nikah, the Islamic jurisprudence of marriage, kita akan belajar dulu tentang dipanggil kepentingan perkahwinan, the privilege of marriage. After kita belajar tentang definisi pernikahan dan pensyariatannya, kita akan belajar tentang kepentingan pernikahan. Kenapa kita nak kena kahwin? Dan kita baca hadis tadi, hadis Abi Ayyub dalam bab malu tu, Nabi kata sifat Nabi yang mesti ada, sunnah para anbiya lah, ada 4 kan. Al-haya, malu. At-ta'attur, memakai wangi-wangian. As-siwak, siwak ni mencuci gigi lah. Tak semestinya dengan kayu siwak ya. Buah gigi pun siwak tu. Sebab ada juga orang ingat siwak ni mesti dengan kayu siwak. Kalau cuci gigi tidak dengan kayu siwak, dia tak termasuk siwak. Mesti nak guna kayu siwak. Tidak ya. Apa saja yang kita bersihkan mulut kita, hatta dengan jari kita, dianggap sebagai siwak. Cuma jari ni ulama tak sepakat lah ya. Tapi ada dan jari, kita guna kayu ke, guna bulu ke, guna apa-apa saja, dia termasuk siwak. Pasal siwak ni dia panggil macam kita istinja lah. Apa-apa saja yang menyucikan najis disebut sebagai istinja. Boleh jadi dengan air, boleh jadi dengan batu, boleh jadi dengan kayu, boleh jadi dengan tisu, apa-apa saja. Kerana dituntut ialah membersihkan najis. Sama juga gigi kita, yang dituntut ialah membersihkan mulut. Apa-apa saja yang kita bersihkan mulut kita dengan apa-apa saja benda, ikut zaman lah. Zaman sekarang orang cuci pakai bergigi kan, dia termasuk lah. Dapat pahala, of course dapat pahala. Fiqh contemporary telah memutuskan, bukan contemporary saja, yang silam dulu pun, hatta Imam Nawawi dalam buku-buku fiqhnya termasuk Rawdatul Talibin mengatakan bahawa apa-apa yang menyucikan mulut sudah termasuk dalam siwak. Tapi kalau nak cuci dengan siwak pun tak apa. Tapi jangan kata cuci pakai bulu gigi, tak sunnah kan. Ujung tu Nabi kata an-nikah. Nikah lah. An-nikah ni makna pernikahan. Nabi mesti kahwin. Walaupun kita tak tahu adakah semua Nabi itu kahwin. Tapi kahwin adalah salah satu sifat kenabian. Bukan semua Allah Ta'ala dan Nabi sebut tentang para anbiya terdahulu. Nabi ada ramai kan? Rasul ada ramai. Rasul tak kurang daripada 315 orang. Nabi ada berapa? 124,000. Tak ingat. Tapi ramailah, hundreds of thousands kan? Ratusan ribu lah. Mana ada Allah Ta'ala sebut semua. Dan Quran hanya 25 orang saja. Tapi yang kita tahu sifatnya adalah an-nikah. Nabi mesti kahwin. Walaupun kita tak tahu in spesifik, secara amnya Nabi mesti kahwin kerana disebut oleh Rasulullah SAW dalam isu ini. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Before Nabi jadi Nabi, Nabi kahwin. After Nabi jadi Nabi, Nabi kahwin lagi. Before Nabi jadi Nabi, isteri dia seorang saja. Itulah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Betul tak? Seorang saja. After Nabi jadi Nabi dan selepas kematian Khadijah, Nabi kahwin dan kahwin dan kahwin sampai 11 atau 12 orang. Dan Nabi wafat meninggalkan 11 orang isteri. Kalau campur-campur yang Nabi ceraikan sebelum Nabi wafat lebih daripada 11 orang. Ada yang Nabi kahwin satu malam je terus ceraikan. Nama dia Ibnatul Jaum. Jadi ada orang hari ni kahwin, malam tu cerai terus. Tak apa, ada berlaku. Rasulullah sendiri pun melakukannya. Pasal
Bukan Rasulullah nak begitu. Bila Rasulullah mendekati beliau pada malam itu, dia kata auzubillah minka, aku berlindung dengan Allah daripadamu. Nabi pun kata ilhaqi bi ahlika, Nabi kata balik. Balik ke rumah keluargamu. Fa innaki usti bi azimin. Kamu telah berlindung daripada perkara yang besar. Mana boleh minta berlindung daripada Rasulullah? Patut nak dekat dengan Nabi, dia minta berlindung daripada Nabi. Dia takut Nabi. Nabi pun cerai lah. On the same night. First Nabi jumpa dia. Itulah yang kita tahu bila kita belajar fiqh pernikahan. Jadi tidak salah jika ada alasan-alasan tertentu lah. Ada juga orang kata kahwin 6 bulan dah cerai, cinta 5 tahun, kahwin 6 bulan dah cerai. Okey lah tu 6 bulan. Tak? Jika ada kemasalahan tertentu, tidak ada masalah ya, Islam membenarkan. Masing-masing ada masalah masing-masing. Baik. Jadi Nabi pun kahwin dan Nabi menggalakkan perkahwinan. Ya ma'syarasy syabab. Bila kita belajar mukaddimah perkahwinan, setiap ilmu ada mukaddimahnya, ada introduction. Dalam fiqh pernikahan pun ada introduction. Apa-apa ilmu kita nak belajar pun, before kita start topik berkenaan, kita mesti ada mukaddimahnya. Kita belajar fiqh taharah, ada mukaddimah kepada taharah. Kita belajar fiqh semayang, ada mukaddimah fiqh semayang. Maknanya ada poin-poin penting sebelum kita nak belajar satu bab. Macam kita belajar semayang lah, sebelum nak belajar hukum akal semayang, kena tahu dulu mukaddimah tentang semayang. Semayang ni apa? Apa keistimewaan, apa kepentingan semayang? Apa sejarah semayang? Itulah maksud. Sama juga dengan pernikahan. Ada mukaddimah atau introduction kepada semayang, antaranya ialah kepentingan pernikahan. Pernikahan ni penting. Pertama kerana ia adalah perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Nabi-Nabi telah dulu pun kahwin. Malah Nabi menggalakkan perkahwinan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam fa innahu lahu wijab. Ini masyhurlah hadis sahih Bukhari atau Muslim daripada Ibnu Mas'ud. Kunna 'inda Rasulillahi syababan. Kunna 'inda Rasulillahi syababan. Faqala ya ma'syarasy syabab, sampai akhir hadis tadi jugalah. Kata Ibnu Mas'ud, kami bersama Rasulullah masa tu kami muda-muda lagi. Ialah sebahagian sahabat dia muda, very young. Macam Ibnu Mas'ud, macam Jabir, macam Ibnu Abbas, Anas bin Malik, tu geng-geng muda lah. Kami duduk dengan Nabi, kami ni muda. Kami muda, tak kahwin lagi lah. Dan Nabi berkata kepada kami, wahai pemuda-pemuda, kahwinlah kamu. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu kahwin, maka kahwinlah. Siapa yang mampulah. Mampu tu banyak ni lah ya. Mampu dari sudut tubuh badan, mampu dari sudut kewangan, dan mampu dari sudut kasih sayang. Mana kita ada kemampuan dari sudut-sudut yang berkenaan, maka Nabi kata kahwinlah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bil wija. Kalau tak mampu, fa 'alaihi bisya. Kalau tak mampu, baru Nabi kata berpuasa. Kerana puasa dapat menjadi penghalang kepada nafsunya. Sebab tu asal hukum berkahwin ini sunnah digalakkan. Tapi kadang-kadang boleh jadi wajib. Kadang-kadang boleh jadi makruh. Kadang-kadang boleh jadi haram. Bila wajibnya? Bila nikah ni jadi wajib? Man lahu syahwata wa khafa ala nafsihi zina. Siapa yang ada keinginan pada wanita dan dia takut melakukan zina, pada waktu itu dia wajib. Dan orang lain mesti membantunya untuk kahwin. Sebab itu Nabi SAW membantu sahabatnya untuk kahwin. As simple as that. Kalau dia cenderung melakukan zina, pada waktu itu wajib. Orang lain mesti tolong dia lah. Bahkan sepatutnya pusat-pusat zakat ada peruntukan untuk orang yang nak kahwin. Di bawah peruntukan fi sabilillah. Peruntukan fi sabilillah ni sebenarnya tak ada mazhab lain, dia dalam mazhab Hanafi saja. Tapi hari ni sudah digunakan pakai oleh sebahagian besar negara-negara Islam, termasuk zakat-zakat di Malaysia juga, di Selangor. Kan? Macam Selangor bagi zakat dekat pelajar-pelajar. Degree, master, PhD dia bagi. Tak banyaklah, one off. Pemberian zakat secara one off, mana dia bagi saja.
Mana ada dalam asnaf bagi kepada pelajar-pelajar? Tak ada. Habis tu dari bawah peruntukan fisabilillah lah. Ha? Fisabilillah, peruntukan-peruntukan macam tu lah. Orang nak belajar, orang nak kahwin, nak buat masjid, nak buat pusat pengajian, itu semua di bawah fisabilillah. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Tak ada peruntukan zakat untuk hal-hal berkenaan. Tak ada. Mazhab Hanafi dia open dalam isu kewangan. Dia tak rigid. Jadi dia guna konsep prinsip fisabilillah, apa-apa hal yang membawa kebaikan boleh duduk di bawah itu. Dan diguna pakai oleh mazhab-mazhab lain hatta dalam hari inilah. Dia lebih praktikal lah. Sama juga boleh buat satu peruntukan untuk nikah. Ada majlis agama wilayah setahu saya dia buat. Sebelum ni dia buat majlis pernikahan secara ramai-ramai, dia sponsor dewan makan, tapi limited guest lah, mana jemputan yang terhad lah. Kalau nak jemput ramai-ramai beribu-ribu, majlis agama pun collapse lah kan. Dia pun ada peruntukan yang terhad. Tapi dia buat pernikahan 100 pasangan, setiap pasangan ada jemputan boleh jadi 50 orang atau 100 orang. Dia sponsor belaka termasuk mas kahwin dia bagi. Majlis agama wilayah pernah buat. Selangor saya tak pasti, wallahu taala alam, mungkin ada. Tapi wilayah pernah buat. Di bawah mana tu? Fisabilillah lah tu. Kalau dia ambil duit zakat lah. Kalau dia tak ambil duit zakat, maybe dia ambil peruntukan yang lain. Tapi kalau dia ambil zakat pun tak ada masalah. Boleh di bawah peruntukan itu. Mana kita kena bantu lah. Terutama orang yang sudah sampai tahap wajib, mesti bantu. Orang tua mesti cek anak-anak masing-masing tu macam mana. Kalau dah ligak sangat, hulu kilir bawa makwa, kahwin ke lah. Kan? Sementara kalau bertunang, dah bertunang, dah bawa tunang dia bulu gilir, kahwin je lah. Tak nak tunang-tunang lah. Tunang ni hanya minta mohon untuk kahwin dengan anak, bukan nak bagi satu tempoh yang lama, sampai 1 tahun, sampai 2 tahun. Mana kita benarkan anak kita. Kalau anak kita lelaki, okey dah juga kan. Orang perempuan anak, ini anak kita perempuan, kita benarkan. Kali dua-dua tak boleh. Tapi kita bagi kebebasan. Tak perlu tunang lama-lama, kahwin je. Duit tak ada lagi, tolonglah mak ayah ada buat apa. Duit pencen tu ada, bagilah anak kahwin. Esok-esok kita mati, duit tu anak punya juga pun. Kan? Ustaz cakap senang lah Ustaz. Titik perlu saya Ustaz, saya bekerja sampai umur 60. Duit saya nak rasa nak guna tu. Ada tu guna je, duk simpan. Bismillah. Anak 2-3 orang tak kahwin lagi, tapi dah bawa mawa kulu gilir, duit pencen kita simpan. Untuk apa? Habiskan untuk hal-hal yang penting. Bukan semualah. Cukup tu. Maksudnya kena bantu ya. Sampai tahap wajib tu kena bantu. Dan ada kalanya makruh atau haram lah. Itu bila kita belajar fiqh pernikahan, hukum berkahwin asal-asalnya adalah sunnah, tapi boleh jadi wajib, boleh jadi makruh, boleh jadi haram mengikut keadaan-keadaan dan situasi tertentu lah. Tapi hukum asal dia sunnah, digalakkan. Pasal Nabi amat menggalakkan. Dan sahabat-sahabat Nabi memang amat menggalakkan berkahwin. Lagi ramai kahwin, lagi bagus. Lagi banyak isteri, lagi bagus. Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, dia pernah tanya Sa'id bin Jubair, anak murid dia lah, tabi'in. Dia kata, kamu dah kahwin belum? Belum lagi, dia kata. Tazawwaj. Kahwin. Fa inna khairun nas aktsaruhum nisaan. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak isterinya. Jadi siapa yang banyak isteri, dia lah sebaik-baik manusia ya. Kata Ibnu Abbas lah. Ini bukan kata Nabi ya, tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Memang ada galakan supaya berkahwin dan supaya ramai isteri. Marah muslimat tu. Tapi tak apalah, kalau suami kita layak, bagi je keizinan. Kan? Bagi dia kahwin. Kalau dia mampu ke apa kan. Tapi kita kena minta izin ya. Mahkamah, jangan kahwin pergi Thailand pula ya. Nak kahwin kat sini tak lepas, pergi kahwin Thailand. Ikut saluran lah ya. Susah sikit tak apa, janji cara kita buat tu betul ya. Baik, mana tadi? Dia kata antara tujuan perkahwinan supaya generasi penerus dengan melahirkan anak. Jadi kenapa Islam suruh kahwin? Syariat memang suruh kahwin. Ada sahabat Nabi dia tak nak kahwin.
Dia nak jadi macam pendeta Yahudi. Islam dengan agama ahli kitab, Yahudi baik, Nasrani baik, dia tak sama ya. Dulu agama dia ada konsep yang disebut sebagai rahbaniyah. Rahbaniyah ni ialah kependetaan. Maksudnya dia hanya beribadah kepada Allah, duduk di sawami', di menara-menara, di pusat-pusat ibadah tertentu, di gereja-gereja atau seumpamanya, hanya beribadah kepada Allah. Dia tak campur dengan orang. Itu dipanggil rahbaniyah. Dipanggil kependetaan. Rahbaniyah itu Yahud wan Nasara. Kependetaan Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi telah menafikannya. Umpama dalam hadis Ahmad daripada Abu Zar, la rahbaniyata fil Islam. Islam dah tak ada lagi rahbaniyah. Mana rahbaniyah? Maksud at-tafarruq lil ibadah, al-inqita' minad dunya lil ibadah. Kalau kita lihat dalam buku fiqh, dia mentafsir, dia mendefinisikan sedemikian. Makna meninggalkan dunia untuk ibadah. Itulah makna rahbaniyah. Tak nak campur orang. Nak duduk di gua-gua, gua mungkin tak ada lah ya. Tapi dia konsep-konsep sedemikianlah. Nabi kata dah tak ada lagi. Innallaha abdala ar-rahbaniyata bil hanifiyati samha. Kependetaan agama terdahulu telah ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam, dengan agama yang mudah lagi toleran. Mana tak ada jenis macam tu. Dia sudah diubah. Islam telah dijadikan bersesuaian dan tidak ada lagi rahbaniyah. Agama dulu memang ada. Tapi Islam dah tak ada. Dalam hadis yang lain Nabi kata rahbaniyatu hazil ummah al-jihad. Kependetaan umat aku ialah jihad. Kita ingat kependetaan. Mana jadi pendeta ni mesti duduk seorang-seorang, duduk kelompok kita. Macam geng tarikat lah, sorry to say ya. Ada unsur rahbaniyah. Duduk geng dia je, duduk ibadah cara dia je, dan dia tak campur dengan orang lain. Itu rahbaniyah. Kalau ibadah pun dia ada ibadah spesifik for their own kind. Dia hanya geng-geng dia saja tahu ibadah tu, baik zikir, baik semayang. Dia ada very specific deed. Dia ada ibadah yang very specific untuk depa saja. Kadang-kadang tak ada sandaran dan asal pun. Depa je tahu. Sebab tu kalau kita nak buat amalan depa, kena ada ijazah, kena bai'ah bahkan dengan guru mereka. Ada saya sama sahabat, dia bila dia nak berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, zikir after semayang, dia pakai kita punya tasbih. Dia ada dua tasbih. Satu tasbih untuk biasa, macam tasbih ni. Satu tasbih lagi, dia own tasbih. Tasbih kecil, memang untuk tarekat punya tasbih lah. Jadi bila dia dah tak habis semayang, dia wirid dengan tasbih tu. Dah habis semua yang wirid yang kita baca tu, dia letak wirid tu, dia ambil yang tasbih kecil tu. Dia ada zikir dia lah tu. Saya duk perhati banyak kali lah. Jadi saya pun tanyalah, yang abang pakai zikir yang tasbih kecil tu apa? Ini tarekat kami, dia kata. Apa yang abang baca? Tak boleh bagi tahulah. Kalau ustaz nak, jomlah jumpa Tok Syekh saya kat Kuang tu, bai'ah dulu. Saya pun cakap takkan nak masuk syurga seorang kot. Masuk syurga pun kena jumpa Tok Syekh ke? Nak kena bai'ah ke? Rahsia, banyak rahsia kan. Tak ijazah tak boleh ambil. Contoh macam tu, itu rahbaniyah ya. Jadi berbeza konsep rahbaniyah yang dipahami daripada agama terdahulu dengan rahbaniyah yang sebenar. Nabi kata rahbaniyah hazil ummah al-jihad. Kependetaan umat ini bukan duduk seorang-seorang, bukan ibadah seorang-seorang, tak campur orang, tapi jihad. Makna mesti menegakkan agama, mesti bercampur dengan orang, mesti amal ma'ruf nahi munkar, jenis-jenis macam tu. Sebab tu Nabi SAW bila dia jadi Nabi, mana ada dia duduk seorang. Yang dia pergi Gua Hira tu sebelum dia jadi Nabi, pasal menjauhi orang-orang Quraisy yang rosak. Tapi bila dia dah jadi Nabi, of course lah, setelah dia jadi pemerintah di Madinah, dia tak balik lagi ke Gua Hira ataupun pergi ke tempat-tempat persembunyian yang lain. Tak ada. Nabi membina ummah dengan kekuasaan yang dia ada. Itulah rahbaniyah yang sebenar. Kependetaan Islam ialah bercampur dengan orang, belajar, ibadah ramai-ramai, duduk macam ni. Ini rahbaniyah lah ni. Dia tak sama konsep rahbaniyah yang terdahulu ya. Tapi kita nak balik pada cara yang lama, yang asasnya sebenar dalam Yahudi dan Kristian. Jadi antara tujuan pernikahan ialah untuk melahirkan anak.
Sebab itu Nabi bila kahwin, Nabi suruh kahwin wanita yang boleh melahirkan anak. Walaupun pada dasarnya melahirkan anak ni bukan hanya pada wanita ya, lelaki pun ada panggil apa? Kadang-kadang punca tak lahir anak ni bukan lelaki, wanita saja, lelaki pun ada. Lepas tu bila kita berkahwin lama tak dapat anak ya, bila kita pergi buat check up, dia tak check up wanita saja ya, dia check up lelaki juga. Mana ustaz tahu? Pasal saya tu dah melaluinya. Saya kahwin 7 tahun tak ada anak. Mesti check up dua-dua. Dan cuma lelaki ni dia lebih simple lah. Tapi orang wanita dia banyak nak kena check. Sebab kebiasaannya lambat nak dapat anak ni disebabkan masalah pada wanita lah. Lelaki pun ada jugalah, tapi banyak wanita. Tapi nak cerita kenapa Islam suruh kahwin supaya dapat melahirkan anak. Dan Nabi suruh kahwin wanita yang anak banyak, boleh beranak banyak. Dalam Sunan Abi Daud ada seorang lelaki jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ada suka seorang wanita. Wanita pun tu suka pada aku. Wanita ni zatu hasabin wa jamalin. Inni uhibbu imra'atan zata jamalin wa hasabin ghaira annaha la talid. Dia kata aku suka pada seorang wanita, wanita tu pun suka kat aku, kami nak kahwin. Cuma wanita ni dia ni mandul. Dia tak beranak. Dia ada problem lah nak beranak. Dia tak boleh beranak. Afa atazawwajuha, boleh tak aku kahwin dengan dia? Nabi kata la, jangan kahwin. Dia pun tak puas hati. Esok dia tanya lagi. 3 kali dia tanya Rasulullah SAW. Kemudian selepas itu Nabi berkata padanya, tazawwaju al-walud al-wadud, inni mukasir bikumul umam yaumal qiyamah. Boleh kahwin, bukan tak boleh, tapi Nabi kata sebaik-baik perkahwinan ialah kahwin dengan wanita yang pengasih dan boleh melahirkan anak yang ramai. Kerana aku akan berbangga dengan kamu pada hari kiamat dengan umatku yang ramai. Itu saja. Tapi tak bermakna tak boleh. Kerana tujuan berkahwin memang nak ramaikan anak ya. Lagi ramai lagi bagus. Tidak semua sperma dapat membuahi atau menjadi anak. Of course lah ya, secara saintifiknya macam itulah. Tapi tidak juga kan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada nabi-nabi yang dah tua baru nak kahwin. Bukan, dah tua baru beranak. Baca surah Maryam. Kita tahulah ada nabi yang dah tua baru beranak, Nabi Yaqub umpamanya. Baik, kemudian dia kata, namun malangnya ada pula yang tergamak menggugurkan kandungan. Ini dipanggil isqatul janin. Istilah fiqh dipanggil isqatul janin, menggugurkan kandungan. Bahkan ada yang membuang bayi yang baru dilahirkan. Ya. Buang bayi lah ya. Malaysia ni banyak buang bayi. Anak yang tak ada bapa memang dah ramai lah. Setiap tahun kita keluarkan produk anak tanpa bapa ataupun anak luar nikah lah kita panggil ya. Tak kurang daripada 25,000 every year setiap tahun. Mana kalau 25,000 bagi dengan 360 hari, mana setiap hari kita keluarkan produk anak luar nikah tak kurang daripada berapa orang? Kalau 25,000, ni statistik dah lama dah. Saya ingat 10 years ago. Sekarang dah 30,000 lebih dah. Saya ingat kalau bagi dengan 360 hari, mana every day 300 orang. 300 orang anak luar nikah lahir di Malaysia. Di Malaysia saja ya. Pasal dulu-dulu di TV Al-Hijrah ataupun TV Oasis, dia ada rancangan anjuran Kementerian Kebajikan Wanita dan Masyarakat. Masa tu Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Masyidah. Dia ada rancangan di TV berkenaan setiap petang. Hari Rabu kot macam tu, pukul 6 petang. Saya selalu tengoklah waktu tu. Satu pun kuliah tak apa ada sangat kan, 10 years ago. Saya suka tengok. Dia share lah statistik tentang benda-benda macam tu lah. Kadar perceraian, kadar pernikahan,
anak luar nikah macam tu ya. Lama betul. Habis lah ya. Kita isyak dah kena berhenti lah. Membuang bayi ya. Allah, jangan buang ya. Allah, sian. Ada yang buang daripada tingkat atas, buang tu sampah sampai anak tu digigit anjing. Kemudian menggugurkan janin secara sengaja haram hukumnya dan bertentangan dengan hikmah perkahwinan. Isqatul janin haramun bittifaqil a'immah. Bil ijma'. Kita dapati dalam mana-mana fatwa menggugurkan janin tanpa sebarang kauzuran adalah haram secara ijma', tak boleh. Sama ada anak tu before 4 bulan ataupun selepas 4 bulan. Kerana sebelum 4 bulan dia belum dimasukkan roh. Selepas 4 bulan dia sudah dimasukkan roh, that means dia sudah jadi manusia. Tak boleh dua-dua tanpa ada sebarang kauzuran. Tapi kita tak nafikan fatwa-fatwa kontemporari membenarkan menggugurkan janin jika melibatkan kemudaratan tertentu. Sebaik-baiknya sebelum janin berumur 4 bulan. Contoh saya bagi, banyak hari ni wanita, saya tak ingat statistik tu, dalam 20 atau 30 orang wanita yang mengandung, kadang-kadang salah seorang dia ada persen, saya tak ingat, Allah Ta'ala alam berapa persen wanita yang kandungannya di luar rahim, itu mesti digugurkan. Tapi ada juga yang tak digugurkan. Dia tengok mengikut penilaian doktor lah. Doktor cek, after 2 months biasanya dia dah tahu luar janin, dia kata membahaya pada mak, dia gugur. Itu before 4 bulan, dia tak ada isu sangat. Tapi ada juga kes after 4 bulan masih boleh digugurkan jika dia melibatkan kemudaratan. Kalau membahayakan nyawa mak after 4 bulan, kalau umur dah 6-7 bulan dah. Tapi doktor pasti anak ni kalau dia berlahir dia boleh membunuh maknya, jadi boleh digugurkan. Itu tak ada masalah. Isu dia macam isu kalau anak tu disahkan cacat yang major, dia panggil apa? Dia panggil kecacatan yang besar lah, macam ada cacat otak apa semua tu kan. Itu mesti before 4 bulan. Kalau 4 bulan saya kira majoriti ulama melarangnya walaupun anak tu ada kecacatan. Tapi kalau sebelum 4 bulan, saya kira fatwa kontemporari membenarkan untuk digugurkan. Dengan syarat ada alasan tertentu dan melalui endorsement daripada doktor. Boleh jadi 2 bulan mengandung, doktor cek anak you ni akan kena penyakit yang otak punya problem tu lah. Apa dia panggil lah? Jadi nama dia apa? Syndrome Down. Kalau dulu syndrome Down tak boleh dikesan awal. Tapi 10-20 tahun kebelakangan ni, dengan ultrasound saja dah boleh cek tentang anak punya, janin punya keadaan otak. Nombor 1 memang janin dia cek otak dulu, sebab otak janin dia ada lebih awal kan. Dengan jantung lah, mula-mula jantung kan, lepas tu dia jadi otak, baru jadi anggota yang lain. Dia boleh cek lah before 4 bulan. Jadi bulan kedua atau ketiga, doktor beritahu anak awak ni ada sindrom Down, 90% confirm sindrom Down. Jadi boleh tak digugurkan? Fatwa kontemporari kata boleh before 4 bulan ya. Tapi kalau after 4 bulan tak boleh. Walaupun ada lagi khilaf dalam isu ini, sebab kata tak boleh juga. Bolehlah rujuk mufti tanya yang mana lebih baik kan. Tapi yang saya lihat boleh. Mana ada keuzuran tak apa. Tapi melalui endorsement lah ya, tak boleh pandai-pandai. Nampak? Kerana Islam nak menjaga kemaslahatan. Mudah-mudahan insya-Allah taala the next nanti kita sambung sampai habis lah tajuk ni. Mudah-mudahan ada sikit sebanyak manfaat. Aku qauli hadza wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Thank you.